1901053. Saya di sini bagi menjalankan dokumentari mengenai tadika prasekolah di Sekolah Kebangsaan Nusa Melawati. Tadika ini ialah prasekolah jenis Sekolah Kebangsaan Nusa Melawati. Ini merupakan keadaan kelas dalam tadika jenis ini. Kita boleh lihat susunan meja dan kerusi serta susunan peralatan yang digunakan di sini. Ini merupakan sudut hasil kerja murid. Kita boleh lihat di sini juga bagaimana pencahayaan yang baik dapat disalurkan ke dalam kelas ini. Okey, untuk prasekolah bawah KPM lah, untuk Malaysia kita akan gunakan Curriculum Standard Prasekolah Kebangsaan ni, kita panggil KSPK, definition form dia. Dia dah bahagikan beberapa tunjang lah. Kalau tengok kat sini dia akan ada tunjang komunikasi, kerohanian, keterampilan diri, perkembangan fizikal, sains, dan kemanusiaan. Okey, dalam dia tu dah ada pecah-pecahan lagi. Jadi kita mengajar berpandukan KSPK. Ini merupakan tunjang kemanusiaan. Ini merupakan tunjang komunikasi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini merupakan tunjang kreativiti dan estetika. Okey, kita dapat lihat hasil seni kanak-kanak. Ini merupakan tunjang sains dan teknologi. Kita ada pembahagian masa tau, 1,200 minit untuk seminggu, 600 untuk PM, 600 lagi untuk BI. Jadi setiap subjek atau tunjang tu kita kena pandai-pandai lah adjust dia punya timetable tu, bagikan waktu-waktu untuk PM dan untuk BI. Komunikasi ni PMBI, tunjang kerohanian ni agama. Kalau untuk murid bukan Islam, kita ada moral lah. Macam kelas saya tahun ni ada seorang. Jadi budak seorang tu dia akan, kalau masuk agama je ustazah ajar, saya akan ambil dia buat aktiviti lain lah. Dia tak masuk. Okay, keterampilan diri ni macam mana nak dia punya emosi dia dalam kelas dengan orang luar, dengan siapa-siapa je lah. Tunjang fizikal ni macam melibatkan outdoor, aktiviti luar, melibatkan pergerakan motor halus, motor kasar dia. Maksudnya estetika ni macam seni, art. Sains teknologi ni kita bagi dua juga, sains dengan maths. Okey, jadual dia satu hari kita bagikan 4 jam. 4 jam, 8:30 tu kira dia datang. Kita akan uruskan persiapan pagi lah, rutin pagi, macam sarapan, dia punya pengurusan diri waktu pagi tu. Lepas tu start sarapan pukul 7.45 sampai pukul 8. Pukul 8 tu start sampai pukul 12. Kita akan break sekejap dalam pukul 10 untuk rehat makan kudapan. Mata pelajaran tu akan ikutlah. Ikut jadual yang kita dah rangka lah. Satu kelas prasekolah saya bersama dengan pembantu. Pembantu tu dia punya tugas dia masak, lepas tu dia akan sambil-sambil lah uruskan murid semasa waktu dia dapat. Kota dia 25, tak boleh lagi. Kalau untuk SKWM memang kita akan ikut. Cuma sekarang ni tempoh PKP memang tak adalah pengguna, tapi untuk hari-hari yang sebelum-sebelum ni kita ikut. Setiap hari Isnin pagi lah. Sekolah, kalau apa-apa aktiviti sekolah selalunya akan melibatkan prasekolah juga. Contoh sukan, dah buatlah bulan 3 hari tu, dah lepas. Kita akan join juga sukaneka dan juga pembarisan. Pembarisan tu maksudnya daripada prasekolah tahun 1 dia akan ikut lah sampai tahun 6. Dia ada penyertaan lah untuk prasekolah. Yes, betul. Lepas tu selain pada tu, kita ada buat juga aktiviti lawatan sambil belajar. Okay, biasa yang kalau murid malu ni, biasa saya akan pasangkan video
pasangkan, lepas tu dia orang sama-sama buat. Mana murid yang malu tu kita akan datang, kita akan panggil dia ke depan lah. Okay, ikut macam mana kawan-kawan buat, video buat, teacher buat. Dia akan buat lah walaupun sikit. Dia akan buat juga sikit. Selalu. Memang selalu. Bermain maksudnya tu bukan sekadar main. Apa yang dia main tu dia akan dapat lah. Contoh kita ada buat caterpillar guna kotak telur tu, dia yang bekas telur tu kita recycle dia jadikan dia ulat pencas. Jadi sepanjang tempoh minggu tu kita belajar tentang daripada caterpillar sampai rama-rama lah, kita ada rama. Jadi budak-budak tahu okey caterpillar ni macam tu lah. Dia akan belajar kitaran tu daripada awal sampai kat situ juga saya akan terapkan lah macam aktiviti bermain yang saya belajar tu, macam nyanyi, buat pergerakan, macam mana tak perlu satu bergerak. Betul. Orang cakap prasekolah ni belajar main, tapi memang kita fokuskan 3M tu. Baca, menulis, mengira dan terlebih menakul lah. Okay. Setiap pagi dia orang sampai 7.30, saya akan buat bacaan setiap murid. Saya ada 2 bacaan, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, untuk bahasa Melayu saya gunakan kaedah membatang isu kata. Contoh bo, la, bola. Okey, untuk bahasa Inggeris saya gunakan phonics. Okey, first awal tahun tu saya akan kenalkan huruf dulu. A, apa bunyi dia? Ada juga lagu phonics song sebenarnya, nanti dipasang dulu. Satu hari satu huruf je, tak payah banyak-banyak. Nanti dia orang tak dapat nak hafal dia punya sounds of phonics tu. Satu hari satu huruf je lah. Oh, kiranya dalam satu kelas ni kita kena buat satu method, maksudnya semua boleh ikut. Okey. Maksudnya dia kena seimbangnya. Ya, betul. Tapi yang untuk BM dengan BI bacaan, saya akan fokus seorang-seorang one-to-one. Dia akan datang ke depan. Lepas tu, masa dia buat kerja pun, okey dah habis kerja pun sambung baca. Maksudnya, tempo untuk murid membaca tu sepanjang masalah berlaku. Belum kenal nombor. Murid ni masih lagi tak boleh nak macam tu lah. Dia punya point score dia saya akan terus WhatsApp kat parent. Jadi dia orang balik rumah nak tak nak dia orang kena buat spelling kat rumah. AM, BI nanti ikutlah. Macam tadi saya buat nombor 11 sampai 15 saya akan sebut secara rawak, buat tulis lah. Ini adalah Tadika Brainy Bunch di Taman Melawati yang menggunakan konsep Montessori. Di sini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang konsep Montessori. Montessori menekankan kepada kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan diri mereka. Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal, sosial, emosi dan intelek. Bagi kurikulum Montessori, terdapat beberapa set aktiviti. Di antaranya ialah aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian, aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria dan aktiviti yang bercorak akademik. Bagi jadual pelajaran pula, terdapat 4 mata pelajaran dalam satu hari. Setiap mata pelajaran mempunyai setengah jam sahaja dan mempunyai hanya satu guru yang mengajar bagi semua subjek. Subjeknya adalah terdiri daripada language, matematik, bahasa Arab dan exercise of practical life.
Hai, hari ini kita berada di salah satu bilik iaitu pelajaran Mathematics bagi program Montessori di Brainy Bunch. Di sini terdapat beberapa peralatan atau kita panggil apparatus bagi kanak-kanak menggunakan apparatus ini bagi sikit mata pelajaran yang ada. Contoh di sini adalah menggunakan apparatus matematik. Okey. Okey, hari ini kita bersama dengan Cikgu Hidayah, merupakan salah seorang cikgu di Brainy Bunch ini. Di sini kami terapkan pertama adalah ground rules. Okay, pengenalan pada bulan yang pertama anak-anak murid akan didedahkan dengan ground rules. Pertama, kalau Cikgu Wani boleh lihat kat sini, kita ada pink line. Setiap kelas ada mengikut warna subjek. So di kelas matematik kita ada warna pink. So kat sini anak murid akan, sebelum mereka mula kelas, kita akan suruh orang walk on the line dan tangan anak-anak di belakang. Okey. Selepas itu ground rules yang pertama. Ground rules kedua, sebelum kita mengajar mereka menggunakan apparatus yang disediakan di sekolah, murid akan diberikan satu short mat. Okey. Short mat ni perlulah diapakan seperti ini dan duduk. Bukan seperti ini. So baru mereka boleh mengambil apparatus. Okay. Ini contoh apparatus matematik yang digunakan untuk belajar kuantiti nombor. Contoh warna merah 1, warna biru 1, warna hijau 1, 2, warna pink 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kemudian anak murid perlu menyimpan semula apparatus yang telah digunakan. Dan kembali ke tempat duduknya untuk prove the mat, menggunakan mat ini. Dan meletakkan kembali ke dalam bakul. Di sini pula merupakan kelas language. Kita boleh lihat peralatan dan juga kita boleh lihat sekelain yang ada di kelas ini. Setiap peralatan berbeza mengikut performance setiap kanak-kanak. Terdapat 3 bagi bahasa Inggeris, 3 level iaitu pink, blue dan green. Kita boleh lihat juga pencahayaan yang baik berada di dalam kelas ini yang dapat disalurkan kepada kanak-kanak dan kanak-kanak tidak membelakangkan pencahayaan. Serta keadaan kelas dan susunan peralatan. Ini adalah antara buku-buku yang menggunakan konsep Montessori. Montessori ini berbeza dengan buku KSPK yang lain kerana setiap buku mempunyai level yang berlainan. Apabila murid telah master dalam bahasa Inggeris, mereka akan beralih kepada bahasa Melayu. Mereka tidak dicampurkan dengan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam satu masa. Di sini adalah bagi subjek EPL. EPL ini berbentuk aktiviti praktikal seperti mengenakan butang baju, memasang tali kasut, mengilap kasut, menyikat rambut, menyiram pokok dan mencuci tingkap serta menyapu sampah. Ini adalah untuk subjek sensorial. Sensorial adalah untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak dengan mencipta pink tower, brown stair, red rods dan cylinder block serta banyak lagi. Okey, sampai di sini sahaja dokumentari saya. Terima kasih.